Okey, jadi kita akan bergerak kepada kita punya penceramah terakhir. Saya akan jemput Dr. Intan, Dr. Intan Aidura Alias untuk sampaikan perkongsian ni sebab saya cakap tadi Dr. Intan adalah Assistant Professor di Jabatan Psikologi. Jadi kita akan dengar dengan lebih dalam dari faktor psikologinya dan bisnes. Majlis menjemput Dr. Intan. Terima kasih Asna. Assalamualaikum Puan Hani, Kak Hani, Tuan Syafin, Dr. Yati dan semua student dan mungkin yang bukan student, bekas student tapi kepada semua yang join program ni, right? Dan terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sebab join program ni, dan saya rasa kita juga perlu mengucapkan syukur kerana Allah mentakdirkan kita join program ni. Maknanya ada benda yang kita nak dapat dari program ni, sama ada dari Kak Hani tadi, daripada Tuan Syaudin atau mungkin saya. Okay, apa yang saya nak share sebenarnya adalah apa yang saya panggil modul Bismillah. Saya share slide saya. Okay, kita tak banyak masa tapi ada orang cakap save the best for last. So insyaAllah saya cuba menjadikan ini yang terbaik lah. Dan saya harap, sebenarnya saya harap benda ni, apa yang saya akan kongsi akan mengesankan adik-adik dan siapa yang kat sini. Okay, terlebih dahulu ini dia mengenali modul Bismillah. Jadi ini adalah kandungan bagi saya punya sharing, di mana kita akan kenal apakah modul Bismillah, kepentingan kalimah Bismillah, kaedah umum, kaedah dan perniagaan, dan kita ada sesi cuba sebab kalau kita dengar saja macam betul ke? Macam ni ke cara dia? Jadi kita akan buat bukan demonstrasi diri sendiri. Okay? Dan seterusnya saya harap sebab kita dah cuba, saya harap yang mencuba ni dapat kongsi pengalaman supaya kita dapat lebih dapat hasil yang lebih baik. Dan sedikit program selepas ini sebab saya mewakili unit PDT, Personal Development, dalam Sejahtera YSM flagship ni. Jadi saya dan tim saya bertanggungjawab untuk menguruskan self development modul untuk peserta flagship ni. Okay, jadi jadi sikit pengenalan apakah modul Bismillah. Kita dah biasa kan dengan Bismillah ni. Jadi mungkin kenapa nak ada modul? Okey, jadi saya cakap dulu apakah modul Bismillah. Modul ini akan mengajar makna Bismillah secara saya cakap secara praktikal makna Bismillah sebenarnya sangat mendalam dan sangat luas. Tapi yang saya nak utarakan kat sini adalah apa yang boleh kita aplikasikan. Okay, seterusnya kepentingan Bismillah dan pemakaian kalimah Bismillah dalam urusan harian, termasuklah urusan perniagaan. Sama ada kita nak buat dropship ataupun kita nak jadi ejen takaful atau apa-apa bisnes ataupun apa-apa projek yang nak kita usahakan. Jadi kenapa ada modul Bismillah ni? Saya rasa saya terpanggil untuk membina modul Bismillah ni sebab saya rasa kita ada satu masalah di mana kita ada masalah kesedaran. Dan seringkali kita lakukan sesuatu tanpa penuh kesedaran. Kita tak sedar sebenarnya apa yang kita lakukan.
dan terutama sekali bila kita lakukan sesuatu tu kita tak sedar adanya kehadiran Allah yang memerhati kita, yang memastikan apa-apa yang kita lakukan tu direkodkan. Lagi satu yang kita juga tak sedar ialah kadang kita ada cara berfikir secara automatik. Maksud saya, walaupun kita dengar maklumat sikit je, tapi kita rasa kita dah faham satu benda tu. Dan bila kita dah ada persepsi tu, dia akan mempengaruhi tindakan. Daripada emosi kita, pengerusi tindakan kita dan juga mempengaruhi apa yang kita nak lakukan seterusnya. Sebagai contoh, kalau kita dengar jadi satu contoh yang saya nak kutarkan ialah satu perbuatan yang kita biasa lakukan, iaitu kita membaca doa. Biasa kita bila baca doa kita baca saja, tapi saya rasa kita kurang menyedari, kurang sedar apa yang kita tengah baca. Sebab kalau kita sedar apa yang kita tengah baca, mungkin sebab kalau kita bayangkan kita tengah bercakap dengan Allah dan menyatakan apa yang kita nak sampaikan, keinginan kita, agaknya kita nak baca doa tu pun macam tak terbaca. Sebab kita bayangkan Allah ada, Allah dengar. Betapa takut, betapa sayang kita. Jadi saya rasa ini yang kita agak kehilangan, dan dia bukanlah yang something yang kita sengaja atau buat, tapi mungkin sebab kita dah lakukan sesuatu berulang kali, dia menjadi automatik. Dia menjadi, kalau istilah kognitif, kita panggil effortless. Okay. Jadi kenapa dengan adanya bondu bismillah, saya harap ia menjadi suatu cue untuk kita, untuk sedarkan kita tentang adanya Allah bersama kita setiap ketika. Kita akan dalami sikit apa signifikannya kita nak ingat Allah ada. Dan diharapkan bila kita sedar Allah ada bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, diharapkan dapat menghadirkan keikhlasan dalam amalan ibadah kita. Amalan ibadah, apa-apa tindakan atau perbuatan yang kita lakukan. Dan lagi satu, kenapa ia menjadi modul bismillah pada saya ialah bismillah adalah satu kalimah yang senang disebut, senang diingat, sebab kita memang selalu sebut dalam solat, even di luar solat bila kita nak makan, terutama bila makan kita mesti nak baca bismillah. Tapi mungkin masalahnya bila kita buat benda lain kita tak baca bismillah. Jadi apa yang saya harapkan bila kita dah lalui modul ni, kita dapat hargai keberadaan Allah tu, dan ini membuatkan kita sendiri nak baca bismillah dalam setiap tindakan kita. Okey. Boleh nampak kan slide saya? Nampak Linda? Nampak. Okey. Sebagaimana kita tahu, kalimah bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, saya guna, walaupun saya sebut bismillah tapi ia sebenarnya merujuk kepada keseluruhan ayat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita boleh nampak ada 3 elemen dalam kalimah ni, iaitu adanya Allah, adanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan 3 elemen inilah yang memberikan kepentingan kalimah bismillah. Okey, seterusnya saya nak cerita pasal kepentingan kalimah bismillah. Kalau kita sedar, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat permulaan bagi surah Al-Fatihah. Okay, kita tahu tu. Tapi yang pentingnya ialah Fatihah ini adalah rukun qauli.
dalam solat. Maknanya kita memang kena buat, dan kita buat tu bukan setakat ada, tapi kita kena jadikan ia qauli, maknanya kita dengar, kita kena dengar apa yang kita baca. Dan lagi satu elemen dalam yang penting pada Bismillah dan Al-Fatihah ini adalah sebab ia masuk dalam solat, dan solat adalah perbuatan yang paling penting ataupun amalan ibadah yang paling penting untuk kita. Kalau solat ni terjejas, amalan lain mungkin tak dikira. Jadi bila kita tengok ada solat, ada Fatihah, dan kalimah Bismillah ni di permulaan surah Fatihah sendiri, kita boleh rasa sebenarnya Bismillah ni sangat penting. Okey, seterusnya membaca Bismillah. Membaca Bismillah tu dikira sebagai sunnah, dan ia adalah menjadi satu sunnah. Dalam hadis juga mengatakan adalah sunnah kita membaca Bismillah untuk setiap perbuatan. Dan bila kita cakap sunnah, inilah kaitan kita dengan Rasulullah SAW. Dan saya rasa kalau kita hargai siapa Rasulullah SAW, barulah kita nak jalankan, amalkan sunnah ini. Okey. Jadi apa kelebihan Bismillah? Yang saya nak highlightkan adalah 3 aspek kepentingan Bismillah. Satu sebagai sumber ketenangan, lagi satu sumber kekuatan, dan lagi satu adalah sumber panduan. Kalau sumber kekuatan, ketenangan, kita boleh refer pasal ketenangan. Ketenangan, kalau saya tunjukkan sini ada satu ayat dalam Quran, Allah 28, dan kita biasa sangat dengar ni, iaitu yang berbunyi dan bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Di sini kita dapat lihat Allah dah bagi formula. Allah dah bagi jalan penyelesaian untuk kita capai ketenangan. Dan Allah cakap, okey, dengan ingat Allah. Jadi bila kita baca Bismillah ni, ia mengingatkan kita kepada Allah. Okey. Dan apa yang kita nak target, bila kita tengok, bila ingat Allah, kita juga ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bila kita fikir pasal Allah, kita kaitkan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang merujuk kepada betapa rahmahnya Allah. Ar-Rahman maknanya Allah rahmah kepada semua makhluk di dunia dan akhirat. Ar-Rahim sebenarnya dia ada special, lebih special, ada rahmah yang istimewa atau tertentu untuk orang yang beriman, bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi bila apa yang kita nak ialah bila kita ingat Allah, kita juga ingat Allah ni maha pemberi rahmah, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Okay? Dan bila kita ingat kasih sayang Allah dan cinta Allah, kita akan rasa disayangi. Dan bila kita rasa disayangi, ia akan membuat kita rasa senang. Pernah tak rasa disayangi? Zakia? InsyaAllah. InsyaAllah. Oh ya ke, insyaAllah. Okey, insyaAllah lah. Tapi macam bila kita rasa disayangi oleh ibu bapa, kita disayangi oleh kawan kita buat macam-macam untuk kita sebab dia sayang kita. Jadi kita attributkan untuk sebagai tanda sayang. Bayangkan kalau sayang ini dari Allah. Okey. Jadi apa yang kita nak cuba buat ialah kita nak rasa Allah sayang kita. Dan bila kita rasa Allah sayang kita, itulah yang menenangkan kita. Okay,
itulah cara. Dan bila kita tenang, itu adalah satu cara untuk kita nyah stres. Kita di-stres. Dalam Islam dah memang ada garisan dia. Kalau psikologi, cara psikologi memang ada banyak cara. Mungkin saya tak cerita kat sini, tapi kalau ikut psikologi pun dia ada satu konsep yang bila kita fikir benda yang positif, dia boleh mengurangkan stres kita. Dan bila kita fikir Allah bersifat pemurah penyayang kepada kita, itulah benda positif yang kita nak guna, dan itulah yang boleh menenangkan kita. Okay, itu bismillah sebagai sumber ketenangan. Okay, jadi bila kita nak tenang, apa yang kita boleh lakukan ialah kita baca bismillah. Kita relate yang Allah pemurah penyayang. Okay. Seterusnya untuk kalimah bismillah, saya rasa dalam kalimah bismillah dia boleh juga menjadi sumber kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita ikut tadi, kalau kita nak buat dropship, ataupun kita nak jadi ejen takaful, semua tu kita perlukan kekuatan. Dan selain daripada itu, kita perlukan ada keyakinan yang kita kuat. Kalau dalam psikologi, kita rujuk ni kepada istilah self-efficacy ataupun efficacy kendiri. Maknanya kita yakin kita boleh buat untuk mencapai apa yang kita nak. Sumber kekuatan. Dan disebabkan ini, kalau kita nak kekuatan, kita boleh ada kekuatan fizikal, kekuatan mental, kekuatan spiritual. Dan bila kita guna kalimah bismillah ni sebenarnya untuk kekuatan spiritual. Sebab kita tak ada fizikal benda bila kita baca bismillah, tapi dia di dalam diri kita dan boleh meliputi seluruh diri kita. Macam mana kita nak faham ni, okay. Dan kajian psikologi telah menunjukkan bila kita ada keyakinan yang kita boleh buat, kita akan buat benda tu. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita nak ialah kita kena ada keyakinan, dan insya-Allah kita akan buat benda tu. Of course kita kena pastikan kita ada ilmu dan skill. So we have the ilmu macam mana nak buat, skill, teknik dia, dan lagi satu kekuatan dalaman. Okay, jadi saya tengah mencadangkan agar kita menggunakan kalimah bismillah ini sebagai sumber kekuatan. Dan kenapa kita nak kena ada sumber kekuatan ni? Kalau kita rujuk pada surah Al-Fatihah ayat 5, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kat situ, maknanya hanya Allah yang kami sembah, dan pada Allah kami minta pertolongan. Okay? Maknanya kat situ, kalau kita nak kekuatan atau kita nak sebarang pertolongan, kita kena minta kepada Allah. Itu satu perspektif. Lagi satu perspektif yang kita nak tengok ialah bila Allah dah suruh kita minta pertolongan daripadanya, maknanya Allah bersedia menolong kita. Dan bila kita sedar yang Allah ada untuk tolong kita, itu yang memberikan kita keyakinan untuk melakukan perbuatan itu. Okay, jadi semoga kita dapat jadikan kalimah bismillah ni juga suatu sumber kekuatan. Mungkin nanti bila kita nak call orang, kita rasa tak yakin, kita takut. Jadi apa nak kita buat? Kita baca bismillah untuk dapatkan kekuatan tu, kekuatan Allah tu, untuk membantu kita. Okay, dan bila saya cakap pasal sumber kekuatan, bila kita ada satu kekuatan, dia tidak bermaksud kalau kita kena buat kerja tu sejam. Tak bermaksud yang dengan satu bismillah aja kita boleh nak harungi kerja 1 jam tu. Jadi kalau kita rasa dia sangat berat, apa yang perlu kita buat adalah kita kena pecahkan tugasan tu kepada subtask.
Dan bila yang saya nak syorkan, bila kita buat sabtas tu, bila kita mula lagi satu sabtas, kita baca lagi bismillah supaya kita dapat balik kekuatan tu. Okay, jadi bukanlah awal tu kita baca bismillah and then itu saja. Itu adalah usaha kita untuk terus motivasikan diri kita. Okey, dan seterusnya kepentingan bismillah sebab adanya Allah dalam tu, kita juga ia akan mengingatkan kita kepada untuk patuh arahan Allah, iaitu dalam perkara amar makruf nahi munkar, dan ia berkaitan juga dengan apa yang kita baca dalam Al-Fatihah. Di ayat 6 dan 7 yang tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka, iaitu yang amar ma'ruf, dan bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang sesat. Itu bahagian nahi munkar. Okay, jadi bila kita baca bismillah ni, kita ingat, oh sebenarnya apa yang kita lakukan ni mesti ikut garis panduan Allah. Dan kenapa pentingnya kita ikut garis panduan Allah? Kita rujuk kepada satu surah yang kita biasa juga baca, iaitu Al-Asr. Al-Asr dia cakap adalah kerugian kalau kita kerugian melainkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh yang mengajak kepada kebenaran dan kesabaran. Okey, maknanya kalau kita tak ada iman, maknanya kalau kita tak ingat Allah dan kita buat je suatu perbuatan tu, kita mungkin akan jadi rugi. Dan itu yang kita tak nak. Jadi bila kita baca bismillah ni, ia adalah satu cara untuk kita memastikan kita dapat elak dari menjadi rugi. Okey, saya nak tambah sikit, bila kita cakap pasal usaha kita, apa yang kita nak fokus kepada apa yang kita boleh buat. Okey, apa kudrat yang kita ada, menggunakan sumber yang kita ada. Seperti kita ada ilmu, kita ada kepakaran, kita juga ada sifat fizikal kita, kekuatan fizikal. Kadang-kadang kita ada juga sokongan sosial orang lain untuk bantu kita. Okay. Yang saya nak fokus adalah kita nak fokus pada apa yang kita nak buat, apa yang kita boleh buat, dan bukannya fokus sangat kepada hasil, sebab hasil usaha kita semua tu adalah Allah yang tentukan. Yang penting ialah kita buat apa yang kita buat. Dan pasal itulah kita kena ada sumber kekuatan, kita kena ada sumber ketenangan, dan kita kena ada sumber panduan. Okey, dan secara keseluruhannya sebenarnya apa yang kita nak buat ialah kita nak bergantung kepada kasih sayang Allah untuk berada bersama kita dalam kita melakukan apa-apa perbuatan atau tindakan atau apa-apa projek, dan untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, siapa-siapa yang ada soalan, just tulis dekat chat ya. Nanti Asna boleh bacakan. Ada siapa nak tanya apa-apa? Pukul berapa ya? Seronoklah dengan modul ni sebenarnya. Macam mana kalau I nak pergi lebih mendalam, first time I dengar dengan detail lah. Okey, insyaAllah Tuan Syahidin. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan bismillah ni? Jadi saya tulis kat sini, kita nak guna konsep mindfulness. Semua pernah dengar konsep mindfulness tak? Kalau dalam psikologi ni sangat popular. Adrina pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah? Okey, Dr. Yati pernah dengar tak? Dr. Yati?
I dengar bila you bercakap dengan I lah, mindfulness. Tengok kat your Okay. Facebook pun. Your Facebook. Okay. Okay. Sekarang ni orang cakap mindfulness. Ha-ha. Sebenarnya apa yang dia maksudkan adalah kesedaran. Mindful. Dan kesedaran, penuh sedaran kita lah. Okay, dan bila kita nak penuh sedar ni, apa yang kita sebenarnya kita nak lakukan adalah kita nak optimumkan penggunaan sumber kognitif. Apa dia sumber kognitif ni? Saya rasa kita boleh buat macam ni. Nak faham sumber kognitif ni, kita bayangkan, okay, let's say kita tengok video dalam phone, kan? Maknanya bila kita tengok video tu, kita dengar, kita tengok, dan mungkin kita juga baca, kita ada fikir. Dan bila kita tengok video tu, kalau ada orang kat sebelah kita pun kita tak perasan. Okay, apa yang penting pasal tu ialah kita ada sumber untuk pemikiran tu yang terhad. Pasal itulah bila kita dah fokus, kita dah tak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi untuk kita mindfulness ialah kita kena tahu apa yang kita fokuskan. Okay, dan apa yang kita fokuskan ialah kita boleh pilih apa yang kita nak fokuskan. Jadi bila merujuk pada membaca kalimah bismillah ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak fokus kepada saya tulis ini kesedaran deria dan kesedaran hati. Kesedaran deria ialah kita dengar yang kita tengah sebut nama Allah. Kita dengar yang kita tengah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pada masa yang sama, bila kita dengar tu, kita juga faham apa yang kita sebut. Okay. Okay. Tapi yang kita nak utamakan ialah kita nak rasa apa yang kita sebut. Dan saya rasa ini adalah elemen kesedaran hati. Jadi bila kita sebut Allah, kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita sebut mungkin kita sebut Rasulullah SAW. Apa yang penting adalah kita rasa tak Allah bersama kita. Kita rasa tak Allah ni penyayang. Allah ni pemberi rahmat. Okay. Jadi itu yang kita nak cuba fokuskan. Okay, jadi macam mana kita nak rasa Allah ni pemberi rahmat? Apa yang kita boleh lakukan ialah kita refer rahmat yang Allah dah bagi kat kita. Dan saya bagi contoh kat sini ya, ada beberapa contoh rahmat ataupun mungkin adik-adik semua ataupun siapa yang kat sini ada contoh rahmat yang lain. Satu saya rasa yang paling penting ialah rahmat yang Allah bagi kat kita ialah Allah beri hidayah. Kita kena ingat Allah maha berkuasa untuk melakukan apa saja, tapi Allah dah pilih untuk kita dapat hidayah. Maknanya kita dapat Islam. Bayangkan kalau kita tak dapat Islam, macam mana? Kita dah baca betapa susahnya actually orang nak dapat Islam sebenarnya. Orang mungkin ada harta semua tapi nak dapat Islam tu tak senang. Semuanya bergantung kepada Allah. Jadi itu adalah satu tanda bila kita ingat kita Islam, sebenarnya Allah beri rahmat kat kita. Allah sayang kat kita. Mungkin ada lagi satu, ada banyak contoh kat sini, tapi lagi satu yang kita boleh refer sebagai harta rahmat dari Allah ni adalah dari segi Allah beri harta kat kita. Dan satu harta yang paling besar kepada kita adalah kesihatan. Dalam aspek kesihatan ni, siapa dah pernah belajar bio? Bio ni, siapa suka belajar bio? Mesti ramai tak suka. Saya rasa ramai kat sini ikon Kau pernah belajar bio tak? Saya pernah Dr. Intan belajar bio tapi tak suka, susah. Tak suka tapi Susah. yang penting ialah kita kenal apa di dalam badan kita.
kita kena, mungkin dulu kita belajar pasal tulang, kita belajar pasal sistem pernafasan, kita belajar pasal sistem pemakanan, macam mana makanan tu turun, semua tu. Yang penting yang kita nak sedar ialah sistem tu Allah yang sediakan untuk kita. Allah, dan sistem tu berfungsi dengan sendiri. Kita tak boleh buat apa pun. Kita sebenarnya bergantung, kesihatan kita sangat bergantung pada apa yang terjadi dalam badan kita. Dan saya mengajar physiological psychology, jadi pasal itulah saya relatekan benda ni. Dan kalau kita tengok, kita sedar sistem tu kita tak nampak pun. Maknanya Allah tak nak kita uruskan sistem tu. Apa yang Allah nak kita buat ialah buat apa yang Allah suruh. Kita tak fikir macam mana nak pastikan darah kita mengalir ke seluruh badan, semua tu tak payah. Kita tak payah fikir bila kita makan tu macam mana makanan tu nanti nak turun ke perut, nak diproses supaya menjadi vitamin, semua tu. Kita tak payah. Dan bila kita cakap pasal kesihatan, maknanya semua sistem dalam badan kita berfungsi dengan baik. Dan siapa yang membenarkan sistem tu berfungsi dengan baik? Allah saja. Dan bila tengok fungsi tu, sebenarnya kalau kita belajar pasal sel, pasal sistem tu, setiap sel tu dia dah tahu fungsi dia. Jadi setiap sel sistem tu dia just bertugas. Yang kita nak sedar ialah Allah pastikan tugas sistem semua tu berjalan dengan lancar. Dan itu yang memberikan kita kesihatan. Kan? Allah boleh saja ubah sikit sel kita, ubah je sistem tu, habis kita dah tak sihat. Tapi Allah bagi kesihatan. Dan ini adalah satu rahmat yang kita nak refer untuk mengingatkan kita yang Allah sangat penyayang kepada kita. Okay, banyak masa lagi ke? Ya, mantap. Okay, jadi contoh-contoh lain boleh rujuklah sebab banyak tu. Lagi satu, kita kena juga bila kita cakap kesedaran hati, dan sebab kita nak lakukan suatu sunnah, maknanya kita kena relate kepada Rasulullah SAW. Kita nak rasa siapa Rasulullah SAW tu, dan sebolehnya kita nak rasa yang Rasulullah SAW tu adalah contoh tingkah laku yang baik, yang betul, yang boleh membawa kita ke syurga Allah. Tingkah laku yang sebenarnya diredai Allah. Kita tak payah nak cari susah-susah apa yang sesuai, apa yang baik, yang Allah dah bagi. Okey, ikut cara Rasulullah, ikut sunnah. InsyaAllah kita buat benda yang betul. Dan lagi satu yang kita nak, macam ni kita nak rasa siapa Rasulullah SAW tu, kita ingat kembali fakta, hakikat yang kita ni Islam. Dan Islam itu sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betapa susahnya Rasulullah SAW nak sampaikan ajaran Islam tu supaya kita dapat ajaran tu. Jadi bila kita ingat Rasulullah SAW tu, kita nak ingat yang Rasulullah SAW sayang kat kita. Dan oleh kerana itu kita juga kena sayang kepada Rasulullah SAW. Lagi satu aspek kesedaran hati yang kita nak ialah kita kena tahu siapa kita. Dan kalau budaya kita dah biasa dengar yang kita adalah hamba dan khalifah. Jadi bila kita refer pada hamba, kita kena ingat kita sebenarnya sangat bergantung kepada Allah. Kita tak banyak kuasa pun, melainkan apa yang Allah bagi kat kita. Dan kita sangat mudah boleh saja dipengaruhi oleh benda di sekeliling kita. Kita sangat vulnerable. Itulah pemahaman kita sebagai hamba. Tapi di samping tu kita juga ada khalifah. Jadi bila kita hidup di dunia ni bukan untuk kepentingan diri kita. Kita ada tugas dan tanggungjawab untuk menolong orang lain
dan juga untuk menjaga alam yang Allah dah beri kepada kita sebagai salah satu rahmat. Dan bila kita ada kesedaran hati ni, saya rasa itu yang membawa kepada adab kepada Allah dan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga adab kepada Rasulullah SAW. Dan bila kita ada adab tu, baru yang kita hormati apa ajaran tu dan kita cuba sebaiknya untuk ikut. Okey, jadi macam mana kita nak guna bismillah ni dalam suatu tindakan. Jadi saya syorkan ada 4 step ni. Apa yang boleh kita lakukan ialah kita baca bismillahirrahmanirrahim di permulaan mungkin suatu perbuatan, okey. Dan bila dan kita berdoa. Berdoa ni tengah perbuatan tu dah memang ada doa dia. Macam bila kita nak makan, kita ada doa makan. Jadi yang kita boleh baca tu. Kalau kita tak ada tu, kita boleh just a simple doa, permudahkan urusan. Maknanya bila kita nak makan pun, kita nak Allah permudahkan urusan makan. Okey, sebab kalau kita tengok proses makan tu, kita kena cari makanan, kita kena pastikan yang makanan tu baik untuk kita, makanan tu tidak membahayakan, kita kena pastikan yang bila kita nak makan tu kita tak tercekik, kita tidak mencederakan diri kita. Jadi banyak sebenarnya urusan dalam satu tindakan tu dan kita nak Allah permudahkan semua urusan tu. Sebab boleh saja kalau tiba-tiba ada masalah. Jadi kalau kita berjaya laksanakan satu tindakan tu, seharusnya apa yang kita perlu buat ialah kita sebut terima kasih kepada Allah. Sebut secara fizikal ya, kita cakap macam kita converse dengan Allah. Cakap terima kasih Allah, Alhamdulillah. Dan kita nak sambung dengan Alhamdulillah tu hanya sebab kita hargai pemurahnya Allah. Allah memang mempunyai sifat terpuji, jadi kita nak puji Allah dengan menyebut Alhamdulillah. Okey. Okey. Dan bila kita nak buat kalimah bismillah ni, kita akan ada satu tendensi bila kita biasa ulang benda ni, dia boleh jadi automatik dan kita boleh jadi tak sedar semula. Jadi pasal itulah kita kena guna balik deria dan hati kita untuk sedarkan kita. Okey. Yang ni saya rasa saya kena skip. Tapi dengan bergantung kepada sifat Rahman dan Rahim Allah. Jadi bila kita nak buat bisnes nanti, kita dah memang ada nilai-nilai murni dalam bisnes yang dan saya rasa bila kita baca bismillah ni kita boleh capai atau membantu kita untuk mencapai atau menunaikan nilai-nilai murni ini. Seperti kita guna bismillah ni untuk kita menjadi idqan, menjadi ikhlas, kita menjadi jujur, kita jadi dependable kepada klien. Okey, dan bila kita cakap kaedah perniagaan, semua urusan tu kita nak sebolehnya kita nak cuba baca bismillah. Okey. Jadi sekarang ni sebenarnya trial time Saya pun tak pasti semua masih ada lagi kat sini. Senang je, saya ada berapa minit lagi ni. Saya habis. Kita dah 12.25 Dr. Intan. Mungkin kita boleh finish up wrap up by paling latest pun 12.30 lah, dalam 4 minit macam tu lagi. Mungkin ada yang mungkin you can share jom cuba ni kan. Lepas tu then maybe you can end lah because kita dah overrun by half an hour. Betul. Sorry asal tak nampak Asna. So that's why I cakap. Sorry.
Okay, sebab ini sebenarnya yang paling penting. Okay, yang penting ialah kita dah faham apa Allah tu, siapa Allah tu, di mana kita kaitkan Allah sebagai Rahman Ar-Rahim. Jadi kita boleh untuk kuatkan lagi, untuk membesarkan Allah, kita mungkin boleh cuba dengan kita baca Allahu Akbar supaya kita sedar Allah tu maha besar. Dan ini yang kita boleh buat masa mungkin next time juga. Dan kita boleh follow dengan istighfar, di mana bila kita istighfar tu kita macam nak membersihkan hati kita, apa yang dapat, supaya benda-benda yang baik boleh masuk. Okay. Jadi apa yang saya nak semua orang buat sekarang ialah ingat Allah sebagai yang maha pemurah, maha penyayang. Cuba rasakan sifat penyayang Allah ni. Cuba rasakan keagungan Allah ni. Boleh tak? Ambil berapa second je. Dapat tak kita rasa? Dr. Intan, bila saya melihat apa yang ada di sekeliling saya, maksudnya what I have currently and also the fact that I'm with you, itu pun dah rasa kebesaran lah. Sebab walaupun kita jauh tapi kita macam dekat. Okay, tapi kita dapat rasa tak yang Allah penyayang, Allah pemberi rahmat, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang sebenarnya intipati modul ni sebenarnya. Dapat tak Zakia? Do you feel anything? Adalah rasa tenang. Sekarang ni pun cuaca sekarang macam sejuk. Rasa tenang lah. Kan sekarang dah tengah hari. Itulah kan. Macam tu. Dr. Intan, sementara mendengar ceramah you ni ada 3 perkabaran meninggal, orang meninggal. 1 profesor, seorang lagi alumni UIA, seorang lagi brother to my friend. Ni 2 daripadanya sebab COVID. Jadi maksudnya bila saya dengar dapat berita macam ni, kita dapat rasa yang kita still alive, that we can continue our life, we can still ibadah. Jadi rahmat nyawa tu, kehidupan ni adalah satu yang kita rasa bahawa Allah still tak ambil kita lagi. We still have the life lah, yang kita boleh continue untuk beribadah, dan itu menyebabkan yang kita berasa Allah sayang kita lagi lah. In that sense, in that sense. Rahmat nyawa adalah asas dia lah, kan? Kalau kita dah tak bernyawa memang tak ada dah, tapi jadi kita nak hargai, dan yang pentingnya kita nak rasa yang Allah tu sayang kat kita. Dan sebolehnya saya harap bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, kita rasa Allah sayang kat kita. Dan bila kita dapat rasa Allah sayang kat kita, itu yang memberikan kita ketenangan, itu yang memberikan kita kekuatan, dan itu juga yang akan memberikan kita panduan dalam tindakan kita. Okay. Jadi itulah sesi dia sebenarnya. Jom cuba, sebab yang penting dalam kita nak merasakan Bismillahirrahmanirrahim ialah kita kena faham siapa Allah dan atribut yang sifat Allah yang kita nak emphasiskan adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tu. Okay. Dan sebenarnya yang ini adalah sesi semua buat tu, lepas tu share the experience. Tapi saya rasa macam ada siapa nak kongsi tak? Seorang pun siapa nak kongsi. Sebab saya panggil Zakia ni sebab dia punya gambar dekat sini.
Okay. Mungkin Tak ada kan dalam chat? kalau tak ada yang ada tadi dalam chat ada perkongsian tu daripada siapa Zatushi. Because kita sekarang dah 12.31 kan? Okay, jadi itulah tapi apa yang saya nak buat ialah saya akan kongsi slide ni dan sebolehnya saya rasa Bismillah ni sangat penting dan sebolehnya saya nak semua orang cuba dapat hayati praktikal Bismillah ni. Jadi apa yang saya akan lakukan selepas ni adalah saya nak cuba dapatkan maklum balas dari semua peserta kat sini, pengalaman mengamalkan Bismillah ni. Okey, sebagai sumber kekuatan, sumber ketenangan dan sumber panduan. Okey, itu ini adalah tindakan susulan yang akan saya lakukan. Okey, jadi saya rasa itu saja yang kalau tengok dekat slide ni, ini adalah program yang insya-Allah akan dilakukan oleh pasukan saya atau tim saya selepas ni. Okey, sesi itu saja. Sedikit untuk rujukan, saya rujuk kepada buku ni yang ditulis oleh Dr. Azrul Azlin dan Muhammad Arba'in Yusof. Sesiapa pasal membina kekuatan jiwa melalui surah Al-Fatihah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadinya kita dah habis untuk sesi terakhir. Saya rasa agak mendalam lah pembelajaran tentang Bismillah tu sendiri. Jarang kita dapat belajar pasal satu ayat kan. Biasanya orang akan tadabbur ayat tu satu surah macam tu. But we miss out the important part of Bismillah itself. InsyaAllah kita boleh sama-sama praktikkan selepas ni.